الله الله ربنا الله 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 ربنا الله 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 ربنا الله 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 ربنا الله نحمد الله ونشكر الله ذلك فضل من الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kesyukuran kita rafa'kan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pagi yang mulia ini dapat lagi kita bersama menyambung bacaan hadis. Jadi bismillahirrahmanirrahim sekali lagi. Ya. Hadis yang ke-18, bacaan nyaring atau perlahan. An Abdullah bin Abi Qais radhiyallahu anhu qala سألت عائشة رضي الله عنها كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل يجهر أم يسر كل ذلك قالت كل ذلك قد كان يفعل ربما جهر وربما أسر. Daripada Abdullah bin Abi Qais radhiyallahu anhu berkata, saya bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bagaimanakah bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam? Siapa tanya pasal waktu malam? Awak dia tertanya waktu siang sekali. Waktu malam ni maknanya duduk di rumah. Sebab tu dia tanya Aisyah. Abi Qais ni kita tengok dia punya biografi perawi, ialah sahabat, salah seorang sahabat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa bersama Nabi di luar rumah lah kan. Jadi sahabat sentiasa bersama Nabi, Abdullah bin Qais ni, ya, sahabat besar juga ni. Apa nama ni, pasal apa tanya waktu malam? Waktu malam Rasulullah bersama duduk di rumah kan. Sebab tu beliau tanya Aisyah radhiyallahu anha, macam mana keadaan, bagaimanakah bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam? Waktu malam lagu mana? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melantangkan suara atau memperlahankannya? Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kedua-duanya pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kala baginda mengeraskan suara, melantangkan suaranya, dan kadang-kala memperlahankannya. Nabi buat belakang. Dan kita pun bila tengok Nabi buat macam ni, bila kita tahu kata Nabi kadang-kadang pelan, kadang-kadang deras, maknanya kita faham. Satu, kita nak, orang panggil apa nama, kadang-kadang kita rasa tak larap, deras, kita perlahan. Kadang-kadang kita berasa macam nak deras, kita deras. Jadi kadang-kadang kita tengok keadaan juga sebenarnya. Baik, kita terus kepada biografi perawi. Abdullah ibn Qais adalah radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih dikenali dengan nama Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari. Beliau berketurunan Al-Ash'ar ibn
ibn Zaid. Ibu beliau bernama Dhabiyah, iaitu binti Wahab radhiyallahu anha, yang memeluk Islam dan wafat di Madinah. Fizikal Sayyiduna Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu adalah kurus dan berjalan seakan-akan budak kecil, serta yang mempunyai suara yang merdu. Suara merdu. Pernah Rasulullah minta beliau baca pada Rasulullah. Dia minta baca Quran. Rasulullah dengar bacaan Sayyiduna Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau memeluk Islam di Makkah dan kemudiannya berhijrah ke Habsyah. Hijrah ke Habsyah. Namun akhirnya beliau wafat di Mekah ketika berumur 63 tahun. Jadi kita lupa di Mekah ni. Di Mekah. Beliau wafat Mekah saja. Di Mekah pada ketika umur 63 tahun. Baik, kita dah kenal Abu Musa al-Ash'ari. Jadi kita tengok keterangan hadis pula. Para isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah medan terbaik kepada umat Islam untuk mengenal peribadi ibadah baginda, khususnya ketika berada di rumah seperti solat malam. Jadi para isteri Nabi lah yang mengetahui keadaan Rasulullah berada di rumah. Sahabat dia bukan hanya nak tahu di luar rumah, nak tahu dalam rumah. Maknanya para sahabat ni betapa nak mengikuti sunnah baginda Nabi SAW sampai tahu tu yang kecil-kecil pun dia ikut. Sampai kecil-kecil pun dia ikut. Dan maknanya orang yang cinta kepada seorang tu, dia akan kenal seorang tu sungguh-sungguh. Jadi itu keadaannya. Keadaan dia minum apa, makan apa, tidur macam mana. Kan? Tidur pun tanya. Ni tanya tentang ibadat. Tentang ibadat. Pasal apa? Nak buat macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak tahu perihal Nabi ketika berada di dalam rumah waktu malam, maka kena tanya isteri Nabi lah. Maka ditanyalah para isteri Nabi SAW, khususnya di sini ialah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ketika berada di rumah sebenarnya, solat witir dan bacaan Al-Quran, kehidupan rumah tangga dan sebagainya. Kadang-kadang Nabi cerita sendiri keadaan rumah tangga Nabi SAW yang baik-baik lah, kan, yang buat apa sebagai pengajaran, kan. Para sahabat dan tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in banyak bertanyakan kepada isteri-isteri Rasulullah SAW, sehinggalah mereka benar-benar memahami sunnah baginda dengan baik. Pasal apa Sayyidatina Aisyah selalu ditanya oleh para sahabat, para tabi'in? Kerana satu, beliau muda. Yang kedua, dia tak kalut dengan anak pinak dan sebagainya. Jadi dia boleh menumpukan kepada pengajaran, mengajar kepada para sahabat, para tabi'in, dan para sahabat tabi'in pun duk mai tanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kerana itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha antara salah seorang perawi hadis yang banyak meriwayatkan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah hikmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Sayyidatuna Aisyah di saat usianya masih muda remaja. Isteri yang lain semua Nabi nikah janda. Baik. Maksud bacaan jahar ialah bacaan yang boleh didengari oleh orang lain. Itu jahar. Macam kita solat, ada solat jahar, bacaan secara jahar, ada solat bacaan secara sir. Jahar ialah subuh, maghrib, isyak. Kalau sir zuhur dan juga asar, kan. Itu di luar kita solat berjemaah, kan, boleh dengari oleh orang lain. Jahar ni secara umumnya ialah orang lain dengar bacaan.
Manakala bacaan secara sir ialah bacaan perlahan yang hanya didengari oleh kita sendiri. Dengar tu, kita tengok tu dia punya takrif kepada bacaan sir. Bacaan sir ni kita baca, kita dengar sendiri. Tak nama sir kalau kita baca kita sendiri pun tak dengar. Dan itu menjadi syarat ketika kita solat, bacaan-bacaan yang wajib, rukun qauli. Rukun qauli, macam contohnya solat, bacaan surah Al-Fatihah. Bila kita baca, mesti kita sendiri dengar bacaan kita itu. Kita dengar Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kumat mulut saja bergerak tapi tak dengar bacaan. Yang tu tak sah. Bacaan tak sah. Nak sahkan ialah kita sendiri mendengar bacaan kita. Bacaan kita itu. Itu maksudnya bacaan sir. Dan baru dikira bacaan. Dan tidak dikira sah bacaan yang tidak didengari oleh pembaca sendiri menurut pandangan para ulama tanpa khilaf. Macam saya sebut tadi, Rasulullah SAW mengajarkan umatnya cara beribadah dengan sederhana tetapi sempurna dan terbaik. Sederhana, biasa, nampak macam biasa tapi terbaik. Sempurna, bagus, elok belakang. Ibadah yang dilaksanakan berdasarkan kemampuan diri. Berdasarkan kemampuan diri kita. Tengok diri seseorang. Beruntunglah seseorang yang dia mengenal kemampuan ataupun kadar diri dia. Dia tahu diri dia. Ada orang tak sedar diri kan. Kita kata tak sedar diri. Jadi kita kena sedar diri dia. Sedar diri kita. Dan bersesuaian dengan suasana semasa, sehingga berlaku interaksi harmoni antara hamba dan juga Tuhannya. Atau kemampuan diri satu, kemudian tengok suasana waktu macam mana, kan? Kalau kata kita baca Quran, orang ada di sisi kita, dekat-dekat dengan kita tengah solat, jadi kita perlahankan bacaan kita, takut mengganggu bacaan dia, kan? Takut bacaan dia ataupun solat dia. Begitulah seterusnya. Tak ada apa-apa, siapa-siapa, tak apalah baca darah pun, kan. Baik, hadis ini juga memberi gambaran kepada generasi umat Islam masa kini bahawa betapa kasihnya para sahabat radhiyallahu anhum kepada junjungan agung ini. Hadis ni kalau kita baca pun, tadi macam saya sebut dah tadi, nak menunjukkan betapa generasi umat Islam yang awal kasih sahabat baginda, kasih kepada baginda, sungguh-sungguh kasih, sungguh-sungguh cinta dan sayang kepada junjungan agung ini. Setiap hal dia nak tahu, setiap hal dia nak ikut, setiap hal dari sekecil-kecil perkara kepada sebesar-besarnya tentang peribadi Rasulullah SAW hendak mereka ketahui serta meneladaninya. Maknanya yang ini tuan-tuan, sekurang-kurangnya kita ada kitab Syama'il Muhammadiyah di rumah kita. Kitab Syama'il, cerita tentang kisah peribadi Nabi SAW, fizikal Nabi, rambut Nabi, tubuh Nabi, bentuk wajah Nabi, cara makan Nabi, cara minum Nabi, cara tidur Nabi, bacaan Quran Nabi, cara ambil wuduk, cara wuduk Nabi. Macam-macam cerita di situ, kan. Kalau kata kita ni benar-benar kasih sayang kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, mesti kita ambil tahu benda-benda yang macam tu. Kalau kata kita kasih cinta tapi pasal Nabi pun tak reti, tak tahu apa, itu hanyalah sebagai kata-kata cinta yang dusta. Okey, baik. Di samping itu, hadis ini merupakan keterangan terhadap tindakan Nabi SAW dengan banyak memudahkan umatnya untuk mengikuti jejak langkahnya. Maknanya ikutlah yang mana mudah. Kalau berasa macam nak baca darah pun pernah Nabi baca macam tu. Kalau rasa macam kita nak baca pelan pun pernah Nabi baca macam tu. Tengok keadaan. Dia sebagai satu memudahkan. Hari kalau kata Nabi baca pelan saja, kata ada orang kata tak boleh baca, Nabi tak pernah baca darah. Jadi banyak cara, banyak kaedah, banyak teknik, banyak cara, kan.
itu menunjukkan untuk memudahkan umatnya. Macamlah kita hari itu baca hadis tentang sab'atu ahruf, 7 huruf. Bacaan Al-Quran ini ada kiraatnya. Kenapa? Untuk memudahkan umat. Begitu juga kenapa ada mazhab, kenapa ada mazhab dalam Islam? Kerana untuk memudahkan umat beramal dengan ajaran agama, dengan ajaran Islam. Kan susah. Contohnya kita zakat kita nak bayar, kalau ikut mazhab Syafi'i, guna barangan asasi, beras, tak boleh kita bagi, kita bukan dengan cara kita bagi duit. Lah ni kita bagi duit RM7 kan, RM7. Itu mai ikut mana pula? Itu sebagai satu untuk memudahkan umat. Kita ambil daripada mazhab yang lain, kita taklid mazhab kerana untuk memudahkan. Baik. Bila satu kepayahan, payah pekan, kerana kita zaman lah bukan macam zaman dulu. Zaman dulu ialah, tapi zaman lah ni mana ada orang, bukan semua orang yang tanam padi dan sebagainya, beras dan seumpamanya kan. Orang semua buat sawah. Jadi itu caranya. Jadi berinteraksi bagaimana dengan agama ini, dengan dengan sebaiknya lah. Seterusnya, kita dapat memahami bahawa sesungguhnya Islam adalah agama yang mudah dan tidak membebankan umatnya. Agama Islam agama yang mudah, tetapi kita tak boleh nak mempermudah-mudahkan. Islam agama mudah, tapi bukan agama yang kita nak mudah-mudah nak permudahkan macam tu. Dia ada permudahkan pun, dia ada orang panggil dawabit, dia ada orang panggil kaedah-kaedah yang tertentu. Bukan main langgar macam tu saja. Main kepala otak kita ada ketetapan yang disebut oleh para ulama kita. Maka kita seringkalilah merujuk kepada para ulama kita, kerana mereka lah yang lebih memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Pada pasal lah ni ada orang duk ikut, buat apa kita duk ikut ulama-ulama ni? Mereka pun bukan maksum. Kita kena ikut Al-Quran As-Sunnah lah. Yang kita nak ikut Al-Quran Sunnah tu, kita faham ke Al-Quran Sunnah tu macam mana. Bahasa Arab kita pun lintang pukang kan, macam mana kita nak memahami terus hukum-hukum yang berada di dalam Al-Quran dan Sunnah, yang mentah-mentah tu macam mana kita nak proses. Jadi sebab tu datang para ulama mazhab Imam Syafi'i umpamanya, yang mentah-mentah dalam Al-Quran Sunnah itu diekstrak, ditarik, diproses sehingga menjadi adunan yang terbaik. Pada hari ini umat Islam mengikutnya. Itu bagi satu kemudahan untuk kita lah. Kalau kita tak boleh diikut mazhab dan sebagainya, kita kena ikut Quran Sunnah terus, jenuh kita, baca Quran pun tak betul lagi. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kena hati-hatilah dengan seruan yang pelik-pelik sebenarnya. Kita duk ingat macam betul, tapi rupanya tak, rupanya nak betul lagi. Baik, tidak benar. Keindahan Islam ini akan dapat dirasai oleh mereka yang benar-benar meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada dari sudut kata-kata, akhlak, pemikiran dan sebagainya. Jadi kalau kita beramal dengan Islam dan kita rasa macam payah dah, itu ada problem. Kefahaman kita mungkin ada masalah. Apabila kita rasa macam susah untuk kita beramal dengan agama kita, kita tak nampak keindahan Islam, itu ada problem daripada sudut kacamata kita sendiri kan. Contoh, mereka bagi contoh, ada baru ni contoh yang menarik lah. Seseorang itu berada dalam rumah dia, di luar rumah dia tu suasana yang indah, cantik dan sebagainya. Dia pun tengok daripada dalam rumah dia, di luar tu awak yang teruk sangat di rumah, di suasana dalam rumah. Rupanya pasal apa? Rupanya pasal cermin yang duduk tengok tu, cermin dia kotor, tak dicuci, tak dibersihkan kan. Jadi nampak kotor lah. Sama lah kita naik kereta. Kita punya cermin kita tu kotor, cermin kita tu tak jelas, kita pula tak buh wiper, tak bagi bersih dia.
Jadi kita duk nampak awak yang teruk sangat suasana kot luar kereta kita ni. Rupanya kita yang tak bersihkan cermin pandangan kita tu. Jadi kena tu yang kita kata kena reti, kena kenal diri kita, kena faham kadar diri kita. Tahu kan? Jangan sampai kita orang kata macam mata lalat. Selalu sahaja kita duk nampak benda yang tak baik, benda yang buruk. Sebenarnya bukan kita duk nampak tu buruk tu sebenarnya kita kena balik pada diri kita. Diri kita tu bagus kan? Diri kita tu bersih kan? Kena tanya macam tu sebagai muhasabah kita lah. Ringkasnya, keindahan Islam terlihat dengan meraihkan kemampuan dan kepelbagaian individu dalam kalangan umat Islam terhadap amalan seharian. Jadi itu keindahan Islam, dia meraihkan kemampuan kepelbagaian individu dalam kalangan umat terhadap amalan seharian. Kita tengok keadaan, kalau kata budak baru nak belajar agama Islam, sekolah rendah contohnya, kita tak boleh lah buat dia macam dia sekolah menengah kan. Macam tu keadaan dia. Jadi kita kena tengok, kena pandai. Tengok individu ni bagaimana. Pernah yang datang kepada, tak silap saya, kepada Imam Al-Syafi'i, dua orang yang mai kepada Imam Syafi'i menanyakan bahawa wahai Imam, apakah pandangan Imam, apakah hukumnya seseorang yang dia waktu berpuasa dia mencium isterinya. Imam Syafi'i sebut ya harus, boleh. Kemudian datang seorang pula soalan yang sama, jawab tak boleh. Haram cium cium isterinya. Pasal apa? Pasal orang yang pertama datang itu dia tak boleh nak kontrol. Orang yang pertama mai tadi ni, yang dia kata harus, orang yang dia boleh jaga, dia boleh kontrol. Okey, dia tak melampaui batas, tak lajak. Tapi kalau yang kedua tu pasal apa dia haram? Pasal nanti kalau kata hang mula, dia akan lajak pikut lain. Begitulah keadaan macam Rasulullah SAW sendiri bila mai kepada baginda, apakah ditanya baginda, ni banyak hadis begini, ya Rasulullah, apakah amalan yang terbaik untuk dilakukan? Apakah amalan yang terbaik? Rasulullah jawab antara soalan-soalan tersebut, ada yang Rasulullah jawab adwa muha wa in qalla, contohnya amalan yang terbaik ialah amalan yang kamu buat berterusan walaupun sedikit. Mai seorang tanya soalan yang sama, Nabi jawab birrul walidain, buat baik pada ibu bapa. Mai seorang Nabi jawab macam ni, bersesuaian dengan seseorang jawapan Nabi SAW. Jadi dia berkaitan dengan fatwa yang kami pelajari lah sikit-sikit lah. Jadi dia melihat kepada suasana, dia melihat kepada orang yang kita nak fatwakan tersebut dan sebagainya lah. Baik, mesti macam tu. Dia tak boleh ikut kitab sebiji-sebiji, dia kena tengok juga. Itu peranan mufti lah. Semoga kita semua dapat meneladani baginda Nabi SAW serta bakal beroleh syafaatnya di mahsyar kelak, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini cerita kalau kita kata di padang mahsyar ni dahsyat lah. Boleh kena ada buku lain pula lah kan. Di padang mahsyar sentiasa ketika itu orang meraba-raba mencari siapa yang boleh tolong dia. Waktu itulah datangnya syafaat baginda Nabi SAW. Itulah kita kata nak kena kasih, kena cinta kasih Nabi SAW, dan kita meneladani sunnah-sunnah baginda Nabi SAW. Baik, Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi SAW awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa amalan birahmatika ya arhamar rahimin. Pengajaran, Islam adalah agama yang mudah dan meraihkan fitrah kejadian manusia. Jadi agama Islam dia tidak akan datang untuk menjanggahi fitrah manusia, fitrah kejadian manusia itu sendiri.
Yang kedua, bertanyalah kepada ahlinya untuk mendapatkan penerangan dan kefahaman yang jitu dan benar. Jadi bila kita ada satu kemusykilan, satu masalah, kita kena tahu siapakah yang berhak dan layak untuk jawab soalan yang tersebut. Jangan kita main tanya semua habis orang. Kan, soal agama kita tanya orang yang tak reti agama pun. Kan? Engineer kita pergi tanya lawyer. Hal tentang undang-undang kita pergi tanya mekanik. Jadi kita kena tahu yang itu. Dalam agama Islam sendiri pun ada juga pengkhususan. Kan, ada yang pakar bahagian akidah, ada pakar bahagian fiqh, ada pakar bahagian qiraat al-Quran, ada pakar bahagian hadis dan sebagainya. Itu kita kena kenal kepada ahlinya di dalam sesuatu bidang tersebut, barulah kita selamat. Allah Taala sebut fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli yang mahir dalam bidang yang tertentu yang tersebut sekiranya kamu tidak mengetahui. Jadi kena hati-hati pada zaman akhir zaman ini. Memang ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut berkenaan tentang orang alim yang telah pergi meninggal dunia ramai, menyebabkan tak ada siapa dah. Lalu orang jahil diangkat, ditanyakan soalan kepada orang yang jahil tersebut. Maka orang yang jahil tersebut memberikan fatwa, dan fatwa itu adalah fatwa yang batil, fatwa yang salah, fatwa yang sesat. Ini zaman kita berlaku pada hari ini. Baik, yang ketiga, beribadah mengikut kemampuan, kesusahan dan keperluan individu yang berbeza. Jadi kita nak beribadah, tengok takat mana yang kita, ikut kemampuan kita. Takat mana yang kita mampu, tengok kesesuaian masa orangnya, kan, dan sebagainya. Dan keperluan individu yang tentu, apa yang kita perlu waktu itu. Kan, ada waktu yang tertentu kita buat ini lebih afdal. Ada yang waktu tertentu kita buat yang itu lebih afdal, yang ini tak afdal. Dan sebagainya. Baik, itu beberapa perkara yang boleh kita kongsikan bersama pada pagi ini, insya-Allah, tentang bacaan nyaring dan perlahanlah. Wallahu a'lamu bissawab. Terima kasih.